Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat tutorial cara kita nak set up restoran ataupun gerai online menggunakan platform Odela.com. Okey, platform Odela ini adalah platform khas, direka khas untuk peniaga-peniaga gerai ataupun restoran. Memang kita reka memang macam tu. Dia bukan sebarang website, dia hanya lebih kepada food and beverage. Food and beverage macam khas untuk peniaga-peniaga makanan lah. Okey. Odela.com dia memfokuskan servis seperti pick up, delivery, table reservation, tempahan meja dan dine in. Ada juga kita ada feature baru iaitu dine in. Ini baru saja dilancarkan. Dan ini maksudnya kita letak QR code di meja makan, so pelanggan datang, di scan QR code dan terus naik menu, dan dia boleh order situ terus sampai ke kitchen. Tak perlu waiter ambil order ataupun tak perlu pekerja yang ramai untuk ambil order. So dengan sistem ini perjalanan restoran pun akan lebih smooth lah. Bagi yang belum tahu macam mana kita nak daftar atau kita nak guna platform ni, platform ni ada feature yang free, jadi tuan-tuan boleh guna dulu. Saya akan ajar macam mana nak guna yang free. Ada juga berbayar. Berbayar ni sebab kita bayar domain name lah. Sebab kalau bila tuan nak guna sistem ni, tuan-puan perlu ada website sendiri. Website sendiri. Bila kita sebut website, yang paling utama kena ada lah domain name. Macam mana kalau nak ada website kalau tak ada domain name? Domain name ni contohnya www.google.com. Itu domain name. Jadi domain ni perlu dibayar. Dan bila kita bayar sekali domain ni, kita dapat sekali dengan web hosting. Maksudnya web tuan-puan ni akan disimpan di satu server. Itu namanya web hosting, disimpan di situ. Jadi web hosting ni kita perlu sewa lah, dan sekali dengan SSL certificate. Maksudnya website ini memang dijaga, memang dia ada security dia, bukan sebarang website. Kalau tuan-puan tengok di sini, dia ada lambang kunci ni. Maksudnya website tuan-puan memang dijaga, dia tak mudah dihacker ataupun jadi dia ada SSL certificate ni. Jadi ini memang website yang ada security. So apabila tuan-puan masuk, ini laman papan utama. Kalau ada tuan-puan ada masalah, boleh terus contact tim kami. Di laman utama ini kita ada home, ada blog, semua perkongsian tentang marketing berkaitan dengan bisnes makanan dan berkaitan dengan website ni saya selalu akan post dalam blog. Kemudian harga. Siapa yang belum ada account, tuan-puan boleh daftar di sini. Daftar dulu. Kemudian tuan-puan boleh cek email masing-masing. Bila dah kita daftar, kita akan bagilah tuan-puan guna dashboard itu. Yang sudah daftar boleh terus login. Jadi bila dah daftar boleh login di sini. Bila dah ada akaun, tuan-puan boleh masuk di sini. Contohnya, saya punya email. Dah masukkan password. Ini paparan utama dashboard sistem Odela. Jadi siapa yang dah daftar akan dapat dashboard macam ini. Yang menarik tentang sistem Odela ini, tuan-puan boleh ada banyak akaun gerai. Maksudnya contohnya tuan punya ada HQ, di bawahnya ada beberapa kedai makan ataupun restoran ataupun beberapa gerai. Jadi ini paparan utama
terutama untuk pemilik restoran tu. Jadi setiap satu ni ada cawangan dia. Jadi dengan sistem ni tuan-puan boleh tambah location. Contohnya ada 5 location pun tak ada masalah, tambah je. Okey, add location. Jadi kalau ada banyak cawangan, boleh juga guna sistem ini. Okey. Contohnya di sini dia dah ada 2 location. Okey. BC Burger dengan BC Burger 1. Okey, kita nak set up cawangan yang kedua, BC Burger 1. Ini sebagai contoh saja ya. Okey, apabila tuan-puan dah masuk di dashboard restoran tadi, dashboard admin, maksudnya admin tu hanya pemilik restoran saja boleh pantau. Okey, dari dashboard admin ni tuan-puan boleh pantau perjalanan restoran secara jauh lah. Okey, kita ada location, kita ada location di sini. Kita boleh tengok aktiviti location secara summary saja. Okey, maksudnya ini internet dekat kedai tu macam okey ke tak, bilangan order yang miss, yang terlepas. Okey, total order hari ni, total order untuk 7 hari. 7 hari. Kemudian average order, bilangan pelanggan. Okey, new client ni pelanggan baru. Kalau returning client ni maksudnya pelanggan yang dah lama tapi dia selalu order. Okey, sebab tu pentingnya guna sistem order lah. Kita nak tarik lagi loyal customer. Kita memang nak pegang dia. So dia akan ni ibarat macam kita panggil lombong emas. Kita pegang dia seorang sekali, dan sampai bila-bila lah, kalau tuan masih kedai tu masih beroperasi, sampai bila-bila dia menjadi lombong kita punya emas lah. Kita apakah saya kata paket dia orang tu kita punya target lah. Okey, kita kembali ke dashboard tadi. Okey, ini paparan admin. Seterusnya ini paparan setiap restoran. So hari ini kita belajar macam nak set up dulu. Okey, setup. Contohnya restoran nama kita bubuh nama BC Burger. Contohnya BC Burger ni di antara klien saya juga. Okey, kita masukkan nombor phone, kemudian negara. Okey. Sistem ini pun boleh beroperasi di luar negara. Lepas tu state Selangor, ataupun kalau tuan-puan yang ada restoran di Perlis, di Kedah, okey, just masukkan saja. Time zone Asia Kuala Lumpur. Okey. City ni maksudnya city, bandar, Keleni, Bangi saja. Okey, tapi sini Semenyih. Okey. Postcode. Okey, masukkan postcode, kemudian masukkan kita punya alamat, betul lah alamat. Contohnya ini Taman Semenyih Indah. Tempat tuan-puan berniaga, di situlah. Okey. Di sini ada pinpoint. Tuan-puan boleh pin kat mana, memang tepatnya kat mana. Tepatnya restoran tu kat mana. Contohnya di sini. Okey, kita pin di sini. Ini penting sebab di dalam website kita pin sini. Jadi pelanggan yang tak tahu kedai kita kat mana, dia bila dia masuk website, dia nampak map ni, dia tekan situ akan terus ke location gerai lah. Tak perlu kita nak bagi location kedai kat mana, tak perlu. Dia memang dah tahu dah. So kita next. Restoran website kita tinggalkan kosong, tak ada lagi. Okey, cuisine selector. Di sini ada macam-macam jenis kita perniagaan restoran kita. Okey, kita berniaga burger ke, berniaga pizza ke. Okey, contohnya burger. Okey, boleh tengok lagi pilihan-pilihan di sini. Contohnya jual kebab ke, sushi, Thai, seafood. Okey, fish, Spanish, French, macam-macam lagi.
Okey, penting juga cuisine selector ni, maksudnya kita lebih fokus kepada perniagaan apa. Okey, tapi kalau macam kita jual masakan Malay, kita just ambil yang umum saja, ASEAN. Okey, ASEAN. Ataupun kalau PC burger ni dia lebih kepada burger lah, burger. Tetapi kalau macam burger tuan-puan jual banyak benda, fast food pun sekali, coffee pun sekali, sandwich pun sekali, boleh tak banyak selector. Okey, tapi dia kata di sini letak yang top saja. Sebab kita sebab apa? Sebab nanti enjin pencarian Google dia akan cari contohnya kalau kita type di Google burger near me, so dia akan Google akan cari ini, cari website kita lah. Okey, kita teruskan next. Okey, account confirmation, tekan next ya. Tekan next. Account confirmation ni maksudnya dia akan hantar kepada email. Jadi tuan-puan kena check email dan validate dulu, kena sahkan dulu. Okey, kemudian service and opening hour, tekan je next, nanti dia akan naik ke service opening hour. Itu contohnya perkhidmatan apa yang kita sediakan untuk pelanggan-pelanggan kita. Okey, dia akan naik dulu pick up. Okey, adakah kita offer pick up ataupun tidak? Contohnya kalau kedai tu ada pick up, maksudnya pelanggan order dari rumah, dia datang ambil, kemudian dia ambil sendirilah, tak perlu delivery. So kalau kita open pick up, kita tekan yes. Kalau kita tak ada pick up, kita tekan no je. Sama juga delivery. Okey, contohnya gerai tu memang ada delivery, dia ada orang yang hantar penghantar makanan dia ada di restoran tu. Jadi kita tekan yes je. Tekan next. Okey, tekan next. Okey, bila kita dah masuk delivery, kita boleh set zone. Okey, kita boleh set zone. Contohnya kita zone 1. Zone 1 jarak lebih kurang 1 km. Kita boleh set. Sebab bila lagi jauh, lagi harga delivery fee tu lagi tinggi. So kita boleh contohnya okey 500 meter. 500 meter radius sahaja kita. Okey, besar sangat. Okey, 500 meter maksudnya setengah kilometer lah radius dia tu. Okey, zone 1. Okey, kita namakan zone 1 the minimum amount, maksudnya pelanggan berapa amount, minimum amount dia. Contohnya dia order RM20 baru kita delivery. Tapi kalau bawah pada tu kita tak delivery. So kalau tak ada minimum amount, contohnya RM5 pun kita hantar, kita tinggalkan kosong je lah, tinggalkan kosong. Okey. Tapi kalau macam tak ada minimum amount, kalau macam RM5 macam tak berbaloi nak delivery, so kita boleh buat letak minimum amount. So kalau RM20 baru kita hantar, okey lah kan. So delivery fee, contohnya kalau 500 meter radius, okey kita letak RM2. Okey, RM2. Okey, save. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi zone. Berapa banyak zone? Contohnya yang tadi 500 meter, ini 1 km radius pula. Maksudnya bila dah lebih radius lebih daripada 500 meter, dia akan harga lain. Jadi zone 2 tak ada minimum amount. Contohnya kalau zone 2 RM20 minimum amount dia. Maksudnya kalau RM10 kita tak hantar. Okey, delivery fee kalau tadi zone 1 RM2, kalau zone 2 kita letak RM4. So automatic nanti bila contohnya pelanggan duduk di zone kawasan ini, so automatic sistem akan kira sendiri. Kita tak perlu kira lah kan. Okey, so boleh tambah lagi berapa banyak zone. Contohnya okey 1.5 km lah, 1.5. Zone 3 minimum amount okey RM30 sebab jauh sangat. Okey, delivery fee kita tak RM5. Okey, RM5. So tuan-puan boleh set sendiri kawasan yang kita hantar. Sebab kita jual makanan ini tak perlu jauh sangat. Dalam 2 km delivery tu pun dah cukup. Dah cukup. Kita target kawasan kita saja sebab kita berniaga secara lokal. Okey, seterusnya table reservation. Bila dah setting delivery dah setting, kita pergi ke table reservation.
table reservation ni maksudnya pelanggan dia order dulu, dia order tempah meja dan dia boleh order sekali makanan. Contohnya dia nak datang pukul 8 bersama 8 orang family dia lah. So dia boleh tempah meja bersama beberapa orang. So bila waiter dah ada maklumat situ, waiter boleh tempah, maksudnya simpan, reserve meja tu untuk pelanggan yang akan datang. So dia kata, do you offer table reservation? Adakah kita buka untuk table reservation? Contohnya kita nak, okey, kita boleh setting. Okey, minimum guest, berapa orang minimum dia? Minimum dia 2 orang. Kalau maksimum kita ambil sampai 8 orang saja. Lebih sangat kita minta, tak ambil. Minimum time in advance, maksudnya minimum time, contohnya dia nak tempah lagi 15 minit, minimum dia 15 minit je. Contohnya lagi 10 minit dia nak ni, tak boleh, dia kena 15 minit ke atas. Ataupun kalau kita nak setting 10 minit pun boleh lah. Contohnya dia lagi 10 minit nak datang, boleh lah. Tapi kalau dia nak datang lagi 5 minit, kita tak boleh, tak sempat, kita nak reserve meja dia. Minimum kita boleh 15 minit. Maksimum contohnya 5 jam saja. Kalau lama sangat kita tak terima lah, lagi sampai tengah malam baru dia datang, tak boleh lah. So okey, kalau pelanggan tu lama sangat, dia terlepas appointment, contohnya 15 minit sahaja meja tu kita pegang, kita hold. Kalau lebih lama, kita bagi ke pelanggan yang lain. Okey, kemudian yang bawah sekali ni, allow guests to pre-order their food when booking a table. Maksudnya kita benarkan pelanggan yang tempah meja, dia tempah makanan sekali. So bukan sekadar tempah meja, dia siap tempah makanan. So dia datang tu makanan dah siap. Kalau kita tak buka pun tak apa. Maksudnya dia tunggu dia datang dulu, baru kita tanya dia nak tempah makanan apa. Okey, ataupun dia terus tempah meja dan siap tempah makanan apa menu yang dia nak. Okey, kalau kita buka, dia boleh tempah meja dan tempah makanan sekali. So kita next lagi. Okey, lepas table reservation kita dah set up. Kemudian dine in. Okey, dine in ini adalah feature baru. Memang menarik ini. Ini akan memudahkan kerja waiter, dan di samping itu kita dapat promote kita punya web. Kita dapat promote kita punya web. Okey, dine in ini maksudnya kita buka untuk feature dine in. So bila kita dah buka, kita akan print out dia punya QR code. QR code tu kita akan tampal di setiap meja. Tampal di setiap meja makan. Contohnya ada 10 makan, 10 kita print out, kita tampal. So bila pelanggan datang, dia just scan QR code tu dan terus naik di phone dia. Dia terus naik di phone dia, dia punya menu, semua segala menu dia akan naik. So pelanggan akan order di situ. Okey, order situ dan tengok dia semua tengok bill dia. So bila dia tekan, dia place order, terus order tu terus sampai ke kitchen. So contohnya tablet penerima tu dia sampai ke kitchen. Bila dah sampai, tukang masak tu just boleh tengok saja. Dia tak perlu nak kena ambil kertas ke apa ke, tak perlu. Semuanya menggunakan sistem. Okey, memang mudah sistem ni. Ini sistem yang baru, feature yang baru. So kita okey, maksudnya di sini kita kata smartphone tu dia lama. Okey, kita next je. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Jadi tuan-puan boleh buka feature ni. Seterusnya opening hour. Okey, opening hour kita set hari apa kita buka. Contohnya kita buka jam hari Isnin. Kita buka Isnin sampai Sabtu, Ahad kita cuti. So bila Ahad kita cuti, kita tak tick di sini, secara automatik website itu dia akan tutup secara automatik. Contohnya memang kedai restoran tuan-puan cuti hari Ahad. So kita untick di sini. So bila restoran tu sampai Ahad, dia automatik tutup. So hari Isnin dia auto buka pula. So hari Isnin dia tak boleh order lah, pelanggan dia memang tak boleh order. Sebab kita dah tutup secara auto. Boleh kalau tuan-puan cuti hari Sabtu, antik je. Kemudian pukul berapa? Pukul 1 sampai pukul 1 tengah hari sampai pukul 12 malam contohnya.
ni 1 pagi ni, 1 tengah hari. Okey, 1 tengah hari kedai buka sampai pukul 12 tengah malam. So sebelum contohnya pukul 12 pelanggan nak order, tak boleh lah, sebab kita automatic sistem dia akan auto tutup. Dia akan hanya buka mula pukul 1. Pukul 12 lagi, pukul 12 1 minit dia auto tutup. Tuan-puan tak perlu tutup, nak buka tak perlu. Dia auto saja semua ni. Okey. Kemudian okey. Okey, kalau tuan-puan ada spesifik masa servis tu, contohnya delivery dia walaupun kedai buka pukul 1 tapi delivery lewat sikit. Kita boleh set up masa. Contohnya delivery, kalau kedai buka pukul 1, delivery buka pukul hari Sabtu Senin. Okey, delivery buka pukul 2 baru buka. 2 PM. Dan ditutup awal sikit delivery. Kita tak nak hantar lambat-lambat sangat. Kita tutup pukul 11. Pukul 11 11 malam. Okey. So ini untuk spesifik servis. Ataupun pick up nak buka apa lagi. Okey. Ataupun table reservation. Okey. Jadi kita boleh set spesifik servis ini di sini. Tapi kalau sama saja, semuanya sama. Maksudnya kalau kedai buka pukul 1, delivery pun jalan pukul 1. Kita just antik di sini. Dia akan naik sama. Delivery ke pick up ke semua sama. Okey. Contohnya kalau ada cuti, kita tekan di sini exception. Okey. Jadi kalau ada cuti, tuan-puan kena buka dashboard ini, tekan ni exception. Contohnya exception. Contohnya cuti. Bila cuti tu hari 12 hari bulan sampai 13. 12 hari bulan saja, sehari saja. Kita apply. Kalau lama lagi tekanlah, kalau seminggu sampai sini. Tapi kalau sehari je, tekan 1 je. Apply. Lepas tu servis apa kita tutup? Kita tutup semua servis. Okey, kita tutup semua servis. Ataupun tuan-puan hari ni tuan-puan nak tutup delivery saja, boleh. Tekan sini delivery saja. Kedai tak tutup. Okey. Ataupun nak tutup all servis, semua servis kita tutup. Okey, so kita save di sini. So bila sampai hari 12 hari bulan ni, dia auto, website ini akan auto tutup. Okey, di sini boleh letak note sikit. Okey. Cuti umum contohnya. So bila sampai 12 bulan ni, dia auto tutup web ini. Okey, kita save. Okey. Jadi di sini dia akan naik sini cuti 12 bulan. Okey, kalau nak cancel padam je sini, delete je. Okey. Kita delete. Okey. Contohnya ada exception. Contohnya hari tu dia ada masalah sikit di kedai. Ada masalah, mungkin ada barang tak cukup. So tuan-puan nak pause servis, maksudnya nak stop sebahagian servis. Kita nak stop berapa jam je. Contohnya okey, all service ataupun specific service kita nak tutup delivery saja ataupun pick up saja. Ataupun kita tutup semua servis. Contohnya di kedai ada masalah. Okey, kita tutup all service. Okey, kita tutup untuk berapa jam? Kita tutup untuk 2 jam sahaja. 2 jam. Okey. Atau bila 2 jam dia akan tutup, kemudian selepas 2 jam dia akan buka balik. Ini untuk kalau ada emergency lah, kita nak pause servis sekejap. Ataupun kita nak tutup seharian tu, tutup semua terus, rest of the day kita tutup semua. Okey, jadi notification kita kata contohnya ada masalah di restoran contohnya. So pelanggan yang masuk ke web ini dia akan tahulah, oh tak tutup sebab ada masalah sikit di restoran. Kita boleh tutup untuk 2 jam ataupun rest of the day. Seharian tu kita dah tutup. Kita save. Okey. Schedule order. Maksudnya schedule order ni kita membenarkan pelanggan untuk order. Dia order sekarang tapi dia datang ambil kemudian. Okey, asasnya untuk order, contohnya order pelanggan order sekarang, dia akan sekarang juga akan sampai ke gerai ataupun restoran. So
yang masak makanan tu, dia akan tahu okey, order sampai lagi 15 minit siap. So dia bubuh masa 15 minit, pelanggan akan tahu. Tapi contohnya pelanggan dia baru balik kerja, daripada pejabat nak sampai ke rumah, nak singgah dulu di restoran. So dia tahu lagi sejam dia baru sampai. So dia order pukul 6, dia nak ambil pukul 7. Okey, kita benarkan pelanggan order macam ni. Okey, kita kata kita benarkan pelanggan order macam ni untuk pick up saja. Okey, minimum dia sejam. Okey, maksimum 4 jam. Maksudnya tak boleh lama sangat. Nanti maksudnya dia nak order tu untuk 2 hari, tak boleh lah untuk 5 hari. Dia paling maksimum 2 jam saja. 4 jam kalau kita nak tak 6 jam, ikut suka kita. Okey, 2 jam. Minimum dia sejam. Okey, minimum ini hari ni lama sangat. Contohnya sehari je. Okey, maksimum sehari je. Okey, kita save. Sama, yang lain pun kita boleh submit ni, delivery. Kita boleh setting. Okey. Kita next je lah. Okey, seterusnya adalah taxation. Taxation ni, okey, kalau gerai kita ni jenis macam ada tax, kita boleh masukkan sini. Contohnya 1% ataupun 2-3%. Contohnya KFC tu dia ada tax gerai dia. Tapi kalau gerai kita, restoran kita tak ada tax, just tinggal kosong je. Just tinggal kosong. Apply tax on my menu price. Okey, tax ni boleh kita masukkan sekali dalam price, ataupun kita apply on top on my menu price. Maksudnya harga tax lain, harga makan lain. Okey, seterusnya payment method. Okey, disebabkan sistem ni kami buat untuk local restoran. Maksudnya restoran tu hanya fokus pada kawasan setempat dia saja. So untuk payment gateway ni sepatutnya tak perlu sangat pun tak apa. Tak perlu pun tak apa. Okey, jadi cash, kita pakai cash saja. Cash untuk delivery. Contohnya delivery tak boleh pakai cash. Contohnya kita nak kena bayar pakai payment gateway, kita boleh tutup. Tapi kalau nak pakai cash pun boleh. Ataupun table reservation pakai cash. Okey, contohnya gerai tu dia ada card, debit card. Okey, boleh juga kita open debit card. Okey, ataupun call me back, I tell you my card. Okey, ataupun pelanggan dia suruh kita call dia dulu. Suruh kita call dulu. Okey, tapi yang selalu guna adalah cash sahaja. Okey, seterusnya ada payment method lain, QR scan. Contohnya kita ada Maybank QR scan tu, ataupun kita ada e-wallet, kita boleh buka juga untuk pick up ataupun delivery, ataupun table reservation. Ataupun kalau di sini pun nak bubuh akaun bank pun boleh. Soalnya nanti akan naik, kita letak instruction ataupun kita bubuh akaun kita. Contohnya Maybank, kita bubuh akaun nombor akaun kita, sekali dia akan naik ke pelanggan. Okey, ataupun kita buat instruction suruh pelanggan datang ke gerai, scan. Contohnya dia pick up, dia scan Maybank tu, so dia dah bayar secara online. Okey, ini QR code. Okey, seterusnya official detail and policy. Ini kita kena sahkan. Memang kita punya detail ni, kita punya maklumat ni memang official lah. Okey, kita next saja. Okey, seterusnya adalah menu setup. Menu setup ni saya akan tinggalkan dulu. Saya akan buat satu video khas untuk menu setup. Okey, kemudian receive order. Okey, ni saya dah connect dengan phone ataupun tablet. Okey, maksudnya apa receive order ni? Apabila pelanggan order di website, okey, dia akan terima melalui phone. Phone sama ada pakai Android ataupun Apple lah.
kita boleh pakai Android ataupun iOS, sama ada tablet ke phone biasa pun boleh. Jadi phone ini adalah untuk kita terima pesanan. Contohnya pelanggan order dari website, dia terus sampai ke phone kita. Jadi bila kita dah connectkan dengan phone kita, dia akan naik maklumat lah. Android contohnya phone jenis apa, HTC. Okey, saya dah connectkan. Okey, menu setup ni saya akan tinggal dulu. Saya akan buat satu video khas untuk menu setup. Okey, menu upload. Okey, menu upload ini feature contohnya tuan-puan tak mahir nak menggunakan komputer. Okey, nak menggunakan team order lah untuk nak setup tuan-puan punya menu. Malas lah nak buat kan. Macam renyah lah satu nak kena buat. Okey, jadi tuan-puan boleh guna kami punya servis. Kami akan tolong masukkan menu tuan-puan. Okey, dengan ada beberapa cas lah untuk kita upah tim kita. So kita tekan yes dan tekan next je. Nanti tim kami akan call. Bila tuan-puan tekan yes saja, nanti tim kami akan dapat maklumat dan tim kami akan call tuan-puan. Okey, kalau tak nak bubuh sendiri, okey, boleh tekan no je. Okey, alert call ni, okey, contohnya tuan-puan mungkin hari tu terlupa buka phone penerima pesanan tu lah. Phone tadi terlupa nak buka. So bila phone tak buka, kita tak boleh nak terima bila pelanggan order. Jadi phone order tu tak masuk ke phone kita. Mungkin hari tu kita terlupa buka ke apa-apa ataupun ada masalah. So alert call ni kita bubuh untuk call ini. Contohnya kalau pelanggan order tu tak masuk, so dia sistem akan automatic call. Sistem akan automatic call. Dia akan call nombor ni. Contohnya nombor apa lah kita bubuh sini. Contohnya nombor kedai ke ataupun nombor waiter ke. Sini tak ada masalah. Bubuh je. Nanti bila kita tak buka phone ni, kalau pelanggan order tak masuk, dia terus akan call. Sistem yang akan call nanti kalau dia akan bunyi macam cakap Mak Saleh tu, maksudnya tu sistem lah. Dia akan bunyi macam ni. Hello, this is an automatic call from your online ordering and table reservation system. A client is trying to place an order or table reservation right now. Open the order taking app and accept this order as soon as possible. Okey, dia akan call macam ni sebagai peringatan yang kita tak lupa nak buka phone tu, phone penerima tu, phone penerima pesanan tu. Okey, kalau tak nak tinggalkan kosong, okey, tinggalkan kosong, tak perlu pun tak apa. Okey. Contohnya seterusnya adalah publishing. Okey, menu kita ni kat mana kita nak publish. Okey, di sini publish maksudnya kita nak paparkan kat mana. Contohnya di Facebook. Okey, orderlah kita boleh dengan sistem orderlah ni kita boleh connect dengan Facebook. Contohnya di tuan-puan dia ada page sendiri. Contoh restoran tuan-puan ada page sendiri. So tuan-puan boleh connectkan sistem orderlah dengan Facebook. Jadi bila pelanggan masuk ke page, dia tengok menu semua, kemudian dia nak order dari Facebook, dia dia tekan je button tekan order di situ, terus naik menu. Macam tu. Jadi bila kita nak guna Facebook ni, kita just copy dia punya link di sini, copy link, kemudian kita letakkan di Facebook page kita lah. Nanti saya akan buat video khas untuk itu. Okey, seterusnya adalah sale optimized website. Okey, sale optimized website ni, okey, kalau tuan-puan pakai yang free punya, yang tak berbayar, okey, tuan-puan akan dapat website macam ni. Okey, website macam ni. Okey, di sini kita boleh adjust lagi ni, kita boleh kita buat copywriting di sini. Di sini ada maklumat pasal kedai buka pukul berapa. Okey, kita tengok dari mula. Okey, dia ada paparan utama. Okey, kita ada see menu and order atas ni ada table reservation button. Di sini pun ada, sini pun ada. Kemudian kita punya tentang gerai kita, about BC Burger. So tuan-puan boleh edit di sini. Nanti kita tengok lagi. Okey, di sini berkaitan dengan operasi kedai kita. Contohnya buka pukul berapa, delivery pukul berapa.
Okey, di sini lokasi. Di sini lokasi. Jadi pelanggan dia just masuk ke web kita, dia dah tahu maklumat kedai kita kat mana. Dan delivery berapa semua kita dah tahu. Kat bawah ni pun ada button order. So bila pelanggan nak order, dia tekan ini je. Okey, dia akan naik menu. Okey, sini sebab kita tak set up lagi. Sebab nanti kita set up. Okey, kalau dia nak table reservation, dia tekan table reservation. Sebab kita, dia nak, okey, sebab kita tak buka, dah tutup. Okey, kita boleh masukkanlah untuk 3 orang contohnya. Hari bila, time pukul 2 contohnya. Okey, next. Okey, dia kata would you like to order ahead, maksudnya kita nak order dulu ke tak? Okey, kita kata yes, nak order. Ataupun kita tak nak order, kita nak order kat restoran je. Okey, kita kata pelanggan nak order. Okey, sebab kita tak set up lagi menu, dia tinggal kosongkan dulu. Tak apa. Okey, ini contoh website. Tuan-puan boleh edit lagi. Tapi website ni kita memang reka khas, memang seringkas mungkin. Mungkin bawah ni kita boleh tambah gambar, beberapa gambar, tapi tak terlalu fancy macam website lain, sebab kita fokus untuk terima pesanan. Di website khas ringkas ini dia memang kita reka untuk memang pelanggan order, bukan untuk kita nak paparkan menu kita. Tak, itu bukan fokus kita. Kalau tuan-puan nak macam lebih banyak menu, gambar, itu lebih kepada nak marketing. Okey, tuan-puan boleh hire developer lain, maksudnya orang yang boleh buat website, hire, kemudian connectkan dengan sistem order lah, boleh juga. Tapi kalau nak pakai yang ringkas ini, sistem ini kita orang buat memang untuk pelanggan terima order saja. Okey, memang dia bila website kita ringkas saja, jadi pelanggan tu lagi cepat untuk order. Tapi kalau website kita tu terlalu fancy, banyak sangat gambar, jadi mungkin lambat untuk pelanggan nak conversion tu kurang. Pelanggan tu nak order tu jadi lambat sikit. Jadi sistem memang kita khas untuk pelanggan order, bukan untuk lebih kepada marketing sangat. Okey, macam tu. Okey. Jadi kalau tuan-puan pakai yang free, tuan-puan tak dapat domain name ni. Contohnya kalau kedai tuan-puan namanya Bergebu, contohnya kita nak buat nama www.bergebu.com. Jadi kalau kita ada domain name sendiri, pelanggan mudah ingat sebab pelanggan tahu kita gerai kita nama apa. Jadi pelanggan just type www.bergebu.com. So terus naik ini. Tapi bila kita tak beli domain name, jadi tuan-puan dapat yang share ni, yang ini dipanjang sikit. Pelanggan nak ingat pun susah. Kita kena share, kita kena forward kat ramai orang. Jadi kalau susah sikit lah pelanggan nak type tu, susah. Ataupun pelanggan nak pergi kat Google je, dia tak ingat gerai kita, dia just kata burger di Semenyih contohnya. Jadi kalau kita ada domain name sendiri, dia terus akan naik di halaman Google. Tapi kalau tuan-puan pakai yang free, memang akan dapat domain name macam ni saja. Okey, jadi ini tak proper lah, tak proper. Tapi nama pun free sebab memang domain name memang kena bayar. Itu memang kita tak boleh tolonglah, memang kena bayar. Tapi yang ini sistem masih boleh pakai. Cuma domain name tak ada. Okey. Jadi kalau tuan-puan nak pakai domain name yang memang yang khas untuk restoran ataupun gerai masing-masing, bila kita ada domain name sendiri, macam kita lebih kukuhkan jenama kita. Jenama apa yang tuan-puan berniaga lah. Okey. Okey, kalau tuan-puan nak ada domain name sendiri, nama jenama sendiri, okey, boleh tekan di situ akan ada. Okey, kita nak beli domain ni. Harga lebih kurang RM40 sebulan saja. Memang murah sangat. Kalau tuan-puan tengok di luar sana, domain name hampir kat, kalau yang biasa-biasa pun hampir kat RM80 setahun. Dan web hosting itu bayar bulan-bulan. Paling murah saya jumpa RM39 sebulan. Itu tak termasuk SSL certificate. Itu tak termasuk domain name harga lain. Okey, dan tak termasuk lagi kita nak set up. Okey, kita nak set up web ini, kalau kita kena upah orang yang boleh buat lah. Mungkin harga beratus-ratus. Kalau macam ini mungkin harga sampai beribu.
Ataupun kalau yang paling biasa, website paling biasa, harga beratus-ratus. Okey, kalau yang bersistem macam ni, saya jamin kata 2,000 ke 3,000. Tapi dengan sistem Odela ni kami memang buat khas untuk memang mudah untuk semua peniaga. Jadi tuan-puan hanya bayar RM40 termasuk domain name, termasuk web hosting, termasuk SSL certificate, termasuk setup macam ni. Setup tuan-puan akan dapat macam ni sekali. Hanya RM40. Itu memang paling murah lah. Okey, ini kita dah sale optimize. Okey, legacy website. Legacy website contohnya tuan-puan memang ada dah website sendiri. Tuan-puan nak cuma tak ada sistem pesanan. Website tu hanya ada gambar-gambar saja. Okey, tuan-puan boleh copy HTML code ini, HTML code. Okey, dan pastekan dekat website tuan-puan. Nanti dia akan ada button. Dia akan naik button order juga, sama je. Okey. Kemudian ada share mobile. Okey. Dan kami juga ada buat untuk aplikasi Android dan iPhone lah, untuk iPhone. Okey, kita ada buat aplikasi juga. Ini pun yang upgrade lah. Ini kena bayar sebab nak buat aplikasi ni memang mahal. So tuan-puan boleh rujuk kami kalau nak pakai app. Tapi saya cadangkan tuan-puan guna yang paling basic dulu. Mula dengan yang free, kemudian bayar domain name saja, itu pun dah cukup. Lama-lama restoran pun makin maju kalau tuan-puan nak pakai aplikasi Android ataupun Apple. Okey, tuan-puan boleh contact kami, tim kami. Okey, kita tak payah pakai lagi aplikasi, tak payah pakai. Okey, yang bestnya Odela ni banyak lagi feature-feature yang menarik. Nanti saya akan buat lagi video. Ini lebih kepada setup saja dulu. Kita nak setup dulu website. Ada lagi macam autopilot, macam mana kita nak tengok, nak pantau kita punya web. Okey, kemudian online payment. Contohnya tuan-puan nak pelanggan bayar pakai online. Okey, online payment. Okey. Tapi macam saya kata tadi, bila kita meniaga restoran ini, kita lebih kepada lokal setempat. Lokal ini lebih kepada percaya ya. Maksudnya kita percaya pelanggan kita, dia order kita percaya. Macam kawan saya pun dia meniaga burger, orang order dulu, sekali dia datang ambil. So kita percaya, lebih kepada trust. Itu sebab kita berniaga lokal, bukan kita berniaga terlalu luas seluruh Malaysia ke tak. Kita berniaga makanan hanya lokal, 1 kilometer. Selalunya orang kenal dah kita. Tapi kalau tuan-puan nak guna juga online payment, okey, boleh, tapi tuan-puan kena upgrade, bukan dah bayar RM40 sebulan. Jadi kalau tuan-puan nak guna online payment, okey, kita ada debit, Visa, kita ada Apple Pay, kita ada Google Pay, kita ada PayPal. Maksudnya lebih meluas lah. Kalau pakai Visa debit ni, kita pakai Stripe. Ada banyak lagi payment gateway. Cumanya bila saya kata gini, bila kita pakai payment gateway, okey, syarikat payment gateway dia akan ambil peratus lah setiap order. Itu memang wajib. Sebab tu saya kata guna cash ataupun yang basic dulu. Bila dah restoran dah maju, kalau nak pakai payment gateway, tak ada masalah. Sebab dia menguntung ke tak untung ni berdasarkan kita punya profit. Kalau syarikat restoran kita memang profit tinggi, so guna benda-benda ni biasalah kan. Biasalah sebab memang kita punya restoran memang untung dah ribu-ribu. Tapi kalau restoran kita baru nak start, kita guna yang basic dulu, betul, kita naik slow-slow. Okey, kalau nak guna pakai yes, atau kalau tak nak guna pakai no je. Okey, handover version ni tak ada apa sangat. Okey, saya kalau untuk setup, saya rasa saya berhenti setakat ini dulu. Okey, dan banyak lagi saya nak terang macam mana kita nak autopilot, macam mana kita nak buat promo. Sebab memang sistem Odela ni tak sama macam yang lain. Sini ada sistem promo lagi. Contohnya kita nak buat promo hari tu, kita nak buat promo. Contohnya beli RM10 dapat satu burger contohnya.
beli RM50 dapat air satu. Kita boleh promo. Yang bestnya sistem ni dia kenal. Contohnya kita boleh set pelanggan pertama ataupun pelanggan yang dah pernah beli kita. Contohnya kalau kita nak set untuk pelanggan pertama saja, so kalau dia sekali dia masuk, dia dah tak dapat promo tu. Itu yang best. Sistem dia kenal orang. Dia macam dia kenal IP address setiap pelanggan tu. Maksudnya kalau pelanggan tu dah pernah masuk di sistem kita, so dia dah tak dapat dah promo tu. Untuk first dia masuk saja. Okey, selepas tu kalau dia masuk banyak kali dah tak dapat dah. Okey, ada lagi banyak lagi. Tuan-puan boleh godek-godek sendiri. Ataupun kita nak pakai autopilot. Contohnya bila dah kita data-data pelanggan tu dah kumpul banyak, kita nak guna balik data pelanggan tu untuk kita buat marketing sekali lagi, guna email ataupun SMS marketing. Ini secara autopilot, maksudnya sistem yang akan tolong promote gerai kita dengan menggunakan data-data yang kita kumpul. Contohnya kita dah run web ni dah setahun, data pelanggan dah hampir 1000. Mungkin data pelanggan mungkin 1000, tetapi mungkin yang selalu order tu mungkin 100 saja. Jadi macam mana kita nak panggil balik yang 900 itu? Kita guna autopilot. Maksudnya kita akan marketing balik. Kita akan ingatkan pelanggan balik untuk terus order di kita punya restoran lah. Kita guna autopilot. Maksudnya sistem yang akan buat kerja. Tuan-puan just ni je. Setting sikit-sikit saja. Okey, ini seterusnya lah. Seterusnya kita akan belajar. Yang hari ini saya buat untuk setup sahaja. Okey, nanti kemudian ini adalah dashboard. Contohnya tuan-puan adalah pengurus restoran. Jadi dashboard ada di sini. Contohnya Google ranking. Contohnya BC Burger ada nombor berapa. Ni di sini nombor 98. Okey, kalau puan setting elok, dia akan Google ranking mungkin naik nombor 1, nombor 5, tinggilah. Okey, website visitor all time 7 hari, baru 7 hari ni berapa orang dah masuk. Klien kita dah tahu, pelanggan baru berapa, pelanggan yang dah ulang banyak kali berapa, semua pelanggan berapa, semua kita tahu. Semua maklumat data pelanggan semua ada kat tangan kita. Semua banyak ni. Nanti saya akan tunjuk. Okey, ini lebih kepada promo. Okey, itu saja untuk setup, untuk video-video macam mana nak setup ke Facebook, macam mana nak upload menu untuk video yang seterusnya. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.